Mendepani Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di beberapa negeri, bagaimana kesannya kepada ekonomi negara? Impak PKPB, topik ini menjadi fokus Bual Biz hari ini bersama tetamu undangan di talian seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ismail Adnan dan ini Biz Malaysia, edisi Isnin 19 Oktober 2020. Hampir seminggu PKPB dilaksanakan semula di beberapa negeri termasuk di Selangor, Kuala Lumpur dan kebanyakan kegiatan ekonomi meneruskan aktiviti seperti biasa. Bagaimanapun, ia tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi membendung penularan pandemik COVID-19. Sejauh mana kesan pelaksanaannya ke atas ekonomi, terutama ketika negara dalam fasa pemulihan ketika ini? Bagi membincangkan topik impak PKPB, kita terus saja bersama rakan pengacara Akmal Hafiz Ruslan dalam Bual Biz. Terima kasih kepada rakan penyampai di studio dan untuk waktu ini seperti biasa bagi segmen Bual Biz kita akan bersama seorang lagi tetamu yang akan membincangkan tentang topik berkaitan dengan situasi semasa ekonomi di Malaysia ketika ini. Dan untuk petang ini kita akan berbincang tentang impak Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan juga tetamu yang telah pun bersedia di talian. Kita bersama dengan pensyarah Pusat Pengajian Pengurusan Universiti Sains Malaysia USM, Dr. Anwar Allah PJ. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam, Dr. How are you? Alhamdulillah, Dr. Sihat. Alhamdulillah, good. Semua keadaan di sana macam mana? So far di Pulau Pinang terkawal. Hopefully kita tak masuk ke PKPB lah di Pulau Pinang. Baik, insyaAllah masing-masing kena jaga diri untuk keadaan dan juga situasi ketika ini supaya tidak lagi penularan wabak COVID-19 ni kan, Doktor? Betul. Ya, Doktor, kalau kita bercakap tentang impak Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ketika ini yang dilaksanakan di 3 buah negeri di Semenanjung dan juga 1 buah negeri di Borneo, iaitu di Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya serta di Sabah. Jadi sejauh mana agaknya pelaksanaan PKPB khususnya di Lembah Kelang ini memberi kesan kepada ekonomi, Doktor? Okey, kalau kita lihat ni merupakan satu gelombang yang ketiga yang berlaku tertumpu pada beberapa negeri yang seperti Tuan cakap sebentar tadi. Pelaksanaan PKPB ini di Sabah, Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan disebabkan oleh berbagai faktor yang seperti mana yang pihak berkuasa berkatakan, namun saya lihat negara pada ketika ini lebih bersedia disebabkan dengan pengalaman yang kita lalui ketika gelombang pertama dan gelombang kedua. Namun kalau kita lihat, kalau spesifikasi kepada Lembah Kelang merupakan salah satu tempat yang merupakan tempat yang mana banyak sektor-sektor yang akan terkesan. Kalau kita lihat beberapa kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahawa Lembah Kelang ni, jika berlaku PKP selama sebanyak sebulan, ia akan merupakan kerugian ekonomi sebanyak 28.8 bilion. So ini merupakan angka yang agak besar dan juga kita perlu memastikan kerajaan mampu menghadapi PKPB ini terutama di kawasan Lembah Kelang ni dengan sabar dan juga kita memerlukan kerjasama banyak pihak untuk memastikan PKPB ini tidak bersambung. Saya harap dia akan berhenti di sepanjang 2 minggu ini. Baik, jadi sebenarnya memang kalau berlaku PKPB di Lembah Kelang, ianya akan memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Jadi kalau kita mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan sektor ekonomi di negeri-negeri lain pula dengan impak PKPB ni, bagaimana, Doktor? Kalau kita lihat ketiga-tiga buah negeri yang terkesan ini merupakan satu negeri yang mempunyai saiz yang agak besar dari segi pelaburan ekonomi. Kalau kita lihat banyak KDNK, ketiga Selangor, Wilayah Persekutuan dan juga Putrajaya menyumbang sebanyak 40%. Kita lihat jika perkara ini berterusan maka dia agak memberi kesan. Sebagai contoh kita lihat pada gelombang pertama dan gelombang kedua kita lihat kemerosotan KDNK sebanyak negatif 48% dan juga kajian menunjukkan akan berlaku kemerosotan sebanyak tambahan negatif 1.9 yang akan membawa ke banyak negatif 6.7%. So ini satu angka yang mana akan berkesan
untuk pemulihan yang sedang berlaku sekarang ni, dan kita harus lihat perkara ini dengan lebih positif, dan rakyat perlu memberi sokongan untuk memastikan pemulihan ini berterusan dan juga tidak memberi kesan di satu jangka panjang. Baik, itu antara pendapat ataupun unjuran dari KDNK yang terkesan terhadap pelaksanaan PKPB, dan juga sekiranya kita ketika negara dalam fasa pemulihan ini, sekiranya PKPB dilanjutkan, ianya pasti akan memberi kesan yang agak tidak baik ataupun kesan yang negatif kepada pertumbuhan ekonomi kepada negeri tersebut, dan juga mungkin boleh menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara juga akan mengalami kesannya. Mungkin pada pandangan doktor, ketika ini apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dilaksanakan untuk mengelakkan keadaan tersebut agar menjadi kurang kesannya? Kalau kita lihat sekarang ini, kerajaan mengambil sikap yang lebih, saya lihat proaktif. Saya lihat disebabkan kalau PKPB yang pertama, gelombang pertama dan kedua itu merupakan satu PKPB yang amat ketat. Namun kalau kita lihat PKPB yang dilaksanakan pada ketika ini pada negeri-negeri yang terkesan ini, dia agak berbeza, di mana kita lihat kerajaan memberi penekanan banyak kepada SOP yang akan diperketatkan. Namun dari sudut ekonomi kita lihat masih lagi perniagaan boleh diteruskan, dan juga hanya sesetengah sektor seperti pendidikan, hiburan dan juga taman-taman ni akan ditutup. Tapi dari sudut perniagaan, aktiviti sosioekonomi ini tetap diteruskan, tetapi SOP akan diketatkan. Sebagai contoh, kita lihat kerajaan memberi cadangan ataupun juga memberi satu perintah bahawa hanya 2 orang daripada isteri rumah yang boleh keluar, dan restoran akan beroperasi untuk jual beli bungkus ataupun akan dibeli balik, dan juga perniagaan akan diteruskan seperti biasa. Dan kita melihat perkara ini perlu kerjasama rakyat untuk memastikan tidak mengganggu ekonomi perniagaan seperti mana yang diberi kelonggaran oleh pihak kerajaan untuk PKPB untuk ketiga ini. Baik, dan sekiranya kalau kita melihat kepada pelaksanaan daripada PKP kepada PKPB, ini merupakan langkah yang terbaik untuk mengekang ataupun membantu pertumbuhan ekonomi negara dan juga setempat. Doktor, pandangan doktor? Betul, saya lihat PKPB yang pertama itu mungkin kerajaan cuba mengenal pasti apa kaedah yang terbaik untuk menjaga kesihatan dan juga kesejahteraan rakyat. Kita menjaga juga keseimbangan ekonomi. Dua perkara ini merupakan satu perkara yang amat penting apabila kita belajar daripada PKPB yang pertama itu, apabila semua yang telah di ekonomi amat berjaya. Namun kita dapat lihat, kerajaan dapat belajar bahawa sesungguhnya SOP yang diketatkan ini mampu memberi keseimbangan dari sudut kesihatan dan juga memberi fokus kepada perniagaan dapat diteruskan dengan memastikan SOP ini yang diperintahkan. Kalau kita lihat dari sudut pengangguran, kalau gelombang kedua ni kita melihat banyak juga sektor-sektor yang terjejas disebabkan tidak beroperasi dan juga kehilangan punca pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Dan dari sudut kalau kita lihat daripada Jabatan Perangkaan, jumlah guna tenaga jatuh sebanyak 456,600 dalam tempoh PKPB untuk gelombang pertama dan gelombang kedua. Dan ketika ini merupakan satu proses pemulihan, dan kalau kita boleh, kita tidak mahu negara kita terjejas seperti mana gelombang pertama dan juga gelombang kedua. Baik, jadi kalau kita lihat kepada kesediaan ataupun ketika ini rakyat telah pun mengalami gelombang pertama dan juga gelombang kedua, dan kita telah pun melalui satu situasi ekonomi yang agak mencabar, dan ketika ini untuk menghadapi gelombang ketiga, dan mungkin juga bagi penularan pandemik COVID-19 ini akan berlaku dalam tempoh yang agak lama juga. Dari segi persediaan rakyat Malaysia sendiri, usahawan di Malaysia ini, adakah mereka bersedia ataupun tidak? Tapi jawapannya kita nak dapatkan daripada doktor selepas ini. Apa kata kita berhentilah seketika dan BIS Malaysia kembali selepas ini.
keluar masuk rentas daerah seperti juga baru-baru ini tiada rentas daerah. Bagaimanapun kerja yang saya sebutkan, pekerja-pekerja yang perlu merentas daerah perlulah menunjukkan pas kerja dan surat kebenaran daripada majikan. Hanya dibenarkan 2 orang saja untuk keluar daripada rumah yang bertujuan untuk membeli keperluan makanan. Kerajaan membuat keputusan untuk menyediakan bantuan tambahan untuk rakyat melalui pemberian tunai tambahan di bawah Bantuan Prihatin Nasional 2.0 dengan peruntukan hampir 7 bilion ringgit. Pertama, RM1,000 kepada 3.7 juta isi rumah B40. Keduanya, RM500 kepada 3.8 juta kumpulan B40 bujang. Ketiga ialah RM600 kepada hampir 1.4 juta isi rumah M40 dan keempat ialah RM300 kepada 1.7 juta kumpulan M40 bujang. Baik, terima kasih saudara kerana terus setia bersama dengan kami dalam BIS Malaysia untuk segmen Bual BIS. Pada petang ini kita bersama-sama dengan seorang tetamu yang membincangkan tentang impak PKPB. Kita bersama dengan pensyarah Pusat Pengajian Pengurusan Universiti Sains Malaysia USM Dr. Anwar Allah PC. Baik, Doktor. Tadi kita dah pun membincangkan tentang gelombang pertama, gelombang kedua dan juga pandemik COVID-19 ini mungkin tidak akan berakhir dalam tempoh masa yang terdekat dan pengalaman-pengalaman yang kita lalui, pandangan doktor sendiri, adakah rakyat Malaysia, para usahawan, peniaga telah pun mempelajari sesuatu untuk berdepan dengan gelombang yang seterusnya ini, doktor? Ya, kalau kita lihat banyak juga package rangsangan yang telah diperkenalkan dan juga berbagai program-program yang telah diperkenalkan pada waktu ketika gelombang pertama dan gelombang yang kedua. Dan terutama banyak juga sektor-sektor yang telah mengenal pasti bagaimana untuk mereka survival dalam situasi pandemik ini, di mana banyak juga mereka telah menggunakan talian perniagaan di atas talian sebagai salah satu alternatif sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini, memastikan perniagaan mereka juga teruskan dan juga dia mempunyai satu rantaian perniagaan yang sentiasa berjalan walaupun berlaku satu situasi yang pandemik pada gelombang pertama dan gelombang kedua. Dan kita lihat gelombang ketiga ni saya lihat rakyat ni seperti dah bersedia untuk menghadapi jika berlaku satu gelombang yang besar. Dan saya harap juga, tapi ini merupakan satu pelajaran dan juga pengajaran untuk kita bersedia apakah akan berlaku jika berlaku satu situasi yang buruk lepas ini. Adakah kita strategi kita ni untuk memastikan produk-produk kita dan juga aktiviti ekonomi kita ni sentiasa berusaha dengan menggunakan satu alternatif yang baru di atas talian. Baik. Jadi kalau mungkin doktor bersetuju dengan berlakunya pandemik COVID-19 ini, jika kita lihat dia ada memberi kesan kepada pembangunan ekonomi ataupun kesan negatif kepada ekonomi, namun di sebalik itu dianya ada memberi satu kesan positif kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada para peniaga dan juga kepada keseluruhannya untuk mempertingkatkan dari sudut teknologi. Pandangan doktor? Betul. Kalau kita lihat ni banyak juga, kalau kita lihat seperti kalau di universiti kita lihat banyak juga pelajar-pelajar sekarang ini mereka belajar melalui online. Dulu oleh perkara yang berbeza, tapi sekarang ni kita lihat pelajar-pelajar ni secara tidak langsung kalau menggunakan kaedah pembelajaran online dan juga memberi kesan yang besar seperti mereka juga menggunakan platform YouTube untuk menguploadkan assignment dan kita ini merupakan satu soft skill untuk mereka untuk belajar untuk penyampaian. Kita lihat sekarang pelajar-pelajar juga mula menggunakan platform YouTube untuk membuat marketing dan pemasaran mereka, dan kita lihat ini merupakan satu hikmah. Dan juga kita lihat banyak juga peniaga-peniaga sekarang ini menggunakan teknologi
yang akan lebih savvy dan juga mereka up to date dengan apa yang menggunakan teknologi untuk berkembang untuk perniagaan mereka. Baik, itu dari sudut teknologi dan juga untuk mengaplikasikan teknologi dalam perniagaan. Juga kita lihat sebenarnya dengan perkembangan penggunaan teknologi ini memberi peluang-peluang kerjaya, peluang-peluang pekerjaan kepada mereka dalam industri digital ini. Sebagai contohnya seperti keselamatan digital dan juga sebagainya. Pandangan doktor bagaimana? Ya, sekarang ni teknologi industri ini merupakan salah satu teknologi yang something that merupakan salah satu solution kepada pelajar. Mereka ni menggunakan secara percuma. Kita lihat sekarang ni banyak juga platform-platform yang ada di dalam dalam ini digunakan secara percuma dan juga memberi satu peluang untuk para pelajar maupun juga para peniaga untuk lebih aktif menggunakan sistem digital untuk memasarkan barangan-barangan dan juga untuk membawa barangan mereka ke luar negara. Kalau kita lihat, kalau contohnya seperti Facebook, menggunakan kaedah Facebook untuk memasarkan produk dan juga untuk lebih visibility untuk membawa produk mereka ke merata dunia dengan menggunakan kaedah digital. Baik, jadi kalau mengambil kira pula doktor, berakhirnya moratorium kecuali untuk yang golongan tersasar ditambah pula dengan situasi penurunan semula COVID-19 serta pelaksanaan PKPB ini, bagaimana agaknya doktor menjagakan kesannya kepada rakyat khususnya para peniaga, doktor? Kalau kita lihat, moratorium ini merupakan salah satu servis ataupun satu langkah yang sebaik yang diambil oleh kerajaan. Dan kita lihat gelombang ketiga ni yang berkembang, kerajaan juga telah membuat satu inisiatif untuk menyambung semula moratorium sehingga bulan Disember kepada golongan-golongan tersasar. Dan yang dikeluarkan sebanyak 90% pemohon yang memohon moratorium untuk menyambung moratorium telah diluluskan oleh kerajaan. Gelombang ketiga ni, saya melihat ini merupakan lagi salah satu persediaan kepada institusi kewangan di Malaysia ni untuk bersedia apakah adakah moratorium ini akan dilanjutkan kepada golongan-golongan yang bakal akan terkesan terutama di Selangor dan Putrajaya dan Kuala Lumpur. Dan ini merupakan satu persediaan dan juga bagaimana institusi kewangan ini bersedia untuk memberi bantuan kepada peniaga-peniaga untuk memastikan mereka tidak terkesan, dan juga para peniaga juga mempunyai satu peluang untuk memastikan mereka berjumpa dengan bank-bank mereka untuk melanjutkan moratorium apabila berlakunya gelombang ketiga ini. Baik, itu dia mungkin kerisauan kepada para peniaga, para usahawan tentang bagaimana untuk meneruskan perniagaan mereka dengan pelaksanaan PKPB ini. Namun apa yang dilaksanakan oleh kerajaan, inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan pastinya akan menjaga kebajikan mereka. Dan kalau kita lihat pula doktor, selain daripada pelaksanaan pelbagai inisiatif serta bantuan menerusi pakej rangsangan ekonomi oleh kerajaan, jadi sejauh mana agaknya doktor melihat rakyat khususnya golongan sasar sekaligus mampu untuk mengimbangi keadaan mendepani COVID-19 ini? Kalau kita lihat pakej inisiatif ataupun pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan oleh kerajaan, saya secara peribadi saya melihat perkara itu merupakan pakej yang komprehensif dan holistik di mana 3 aspek yang telah ditekankan yang difokus oleh pihak kerajaan. Yang pertama, kita lihat aspek lindungi rakyat, berbagai program-program yang telah diberi kepada rakyat, memastikan rakyat dan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Dan kita lihat yang kedua iaitu sokongan perniagaan. Berbagai inisiatif yang diperkenalkan dalam sokongan perniagaan seperti kemudahan PKS dan lain-lain. Dan yang ketiga, kita lihat kerajaan memberi keutamaan dari segi memperkukuhkan ekonomi, iaitu pelaksanaan projek-projek kecil dan juga mempercepatkan infrastruktur projek-projek di negeri. Justru dari banyak juga perbelanjaan dan juga bajet yang telah kerajaan berikan dalam pakej rangsangan ekonomi, dan saya lihat perkara ini akan mengambil satu masa yang sedikit dan kita akan melihat kesannya nanti di satu masa yang akan datang. Baik, yang penting kita kena jaga diri kita sendiri dan juga ambil peluang terhadap inisiatif serta apa yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan untuk menjaga kebajikan rakyat Malaysia sendiri.
Dan kita ucapkan terima kasih kepada Doktor terhadap perkongsian yang penuh bermakna tentang impak PKPB, Pensyarah Pusat Pengajian Pengurusan Universiti Sains Malaysia, Dr. Anwar Allah Picin. Terima kasih, Doktor. Thank you. Baik, sekian saja dari saya, Akmal Hafiz Ruslan, dan kita kembali bersama rakan penyampai di studio. Terima kasih Akmal untuk perbincangan mengenai topik impak PKPB. PIS Malaysia akan berehat seketika. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Kerajaan telah membuat keputusan mulai 1 Ogos pemakaian pelitup muka di dalam pengangkutan awam dan tempat-tempat awam yang bersesak-sesak adalah diwajibkan. Mereka yang didapati ingkar peraturan tersebut akan dikenakan tindakan tegas seperti kompaun dan dihadapkan ke mahkamah. Orang ramai boleh menggunakan pelitup muka yang dijahit sendiri mengikut spesifikasi yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa 2 perkara yang mampu untuk mengurangkan jangkitan adalah memakai pelitup muka atau melakukan penjarakan sosial. Kita masih belum menang. Terus patuhi SOP yang ditetapkan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kejayaan ekonomi Malaysia bukanlah diukur berdasarkan betapa besarnya, betapa tingginya sesebuah bangunan itu, tetapi ianya diukur berdasarkan betapa tingginya pendapatan yang dinikmati oleh rakyat yang diterjemahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat semua golongan, tidak kira di mana mereka berada, di luar bandar dan antara negeri. Teruskan menonton BIS Malaysia. Bertemu kembali. Menjelang Belanjawan 2021, Kementerian Keuangan mempelawa orang ramai untuk menyatakan pendapat masing-masing dengan membuat undian bagi menentukan perkara yang perlu diberi keutamaan oleh kerajaan sehingga 1 November ini. Undian boleh dibuat menerusi laman sesawang belanjawan 2021.treasury.gov.my. Pilihan anda akan membantu menentukan keutamaan bagi Belanjawan 2021. Untuk harapan Belanjawan hari ini, kita bersama Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Berkenaan dengan Belanjawan 2021, harapan saya tak lain tak bukan adalah untuk meneruskan pakej rangsangan yang sedia ada ini, terutamanya langkah seperti subsidi upah, yang mana kita sedia maklum dari segi respon rate ataupun kadar respon yang ditunjukkan oleh para peniaga, terutamanya sektor IKS ataupun PKS ni, mereka menyambut baik langkah ini. Saya nampak langkah ini amat penting kerana ia seharusnya mampu untuk menstabilkan pasaran buruh, yang mana kita dapat lihat lagi kadar pengangguran tu masih lagi berada pada paras yang tinggi. Justru kalau katakanlah dalam Belanjawan 2021 ini diteruskan lagi subsidi upah ni, saya kira ia satu langkah yang tepatlah, kerana kita masih lagi tidak tahu bilakah COVID-19 ini, dia punya pandemik kesannya tu akan dapat menemui jalan titik noktahnya lah. Jadi kerajaan perlu sentiasa bersedia untuk memperkenalkan pakej rangsangan ataupun bantuan yang menepati memenuhi kehendak rakyat, dan hal ini yang saya nampak memastikan kestabilan di dalam pasaran buruh. Di samping itu bayaran pindahan seperti bayaran prihatin nasional ini perlu diteruskan lagi, kerana selain berdepan dengan situasi kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan dan sebagainya, bantuan PPI
kejayaan ini saya nampak kalau dapat diteruskan seharusnya dapat orang kata tu meminimumkan kesan akibat daripada kos sara hidup, kerana kos sara hidup ni meskipun negara menghadapi pandemik, menghadapi orang kata tu kemelesan ekonomi, banyak lagi harga-harga barang seperti itu, terutama barang-barang makanan masih lagi berada di paras yang mahal. Justru kalau ada sebarang bentuk bayaran pindahan ini dalam belanjawan 2021 ni seharusnya dapat melegakan kedudukan kewangan ataupun bebanan keuangan bagi golongan B40 dan juga segelintir di kalangan M40. Jadi langkah yang telah diperkenalkan, yang harapan saya perlu diteruskanlah untuk tahun 2021 ini. Itu dia tadi pandangan Dr. Afzal Nizam berkaitan tentang harapan bagi belanjawan 2021 yang akan menemui dan juga akan dibentangkan di Parlimen tidak lama lagi. Harapan belanjawan 2021 itu tadi menutup BIS Malaysia edisi 19 Oktober 2020. Terima kasih kerana terus kekal bersama kami di saluran berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Terus lakukan kawalan kendiri dan patuhi SOP yang ditetapkan bagi mengekang penularan COVID-19. Amalkan mengimbas MySejahtera di mana jua anda berada. Dengan itu, Assalamualaikum, salam hormat dan kita jumpa lagi. Mereka kan sedang menyanyi lagu negaraku. Kenalah berdiri sebagai tanda hormat. Itulah salah satu cara tunjuk rasa sayang pada lagu negaraku. Ha, tu. Permainan nak mula dah. Itu kerajaan akan memperkenalkan program subsidi upah 2.0. Ciri-ciri utama program ini ialah pertama, subsidi upah diberi kepada majikan yang masih terjejas, iaitu syarikat yang sejak PKPP masih menghadapi pengurangan hasil sekurang-kurangnya 30% berbanding tahun lepas. Kedua, subsidi upah diberi sehingga 3 bulan pada kadar RM600 sebulan untuk setiap pekerja sehingga maksimum 200 pekerja. Dan ketiga, permohonan dibuka dari 1 Oktober sehingga 31 Disember 2020.